السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل أما بعد. Yang berusaha barisan ahliyatan kuasa surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita menyambung pengajian kita pada hadis yang ke-39, iaitu di bawah tajuk menggadaikan agama kerana dunia, pada muka surat 88. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membicarakan tentang hadis, yakni hadis akhir zaman, peristiwa-peristiwa yang sedang berlaku, yang sudah pun berlaku dan akan berlaku. Dan hadis ini sangat menarik perhatian saya, iaitu hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju fi akhir az-zamani rijalun yakhtiluna ad-dunya bid-din yalbasuna lin-nasi julud ad-dha'ni min al-din alsinatuhum ahla min as-sukkar alsinatuhum ahla min as-sukkar wa qulubuhum qulubud الذئاب يقول الله أبي تغترون أم علي تجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدعو الحليم منهم حيرانا. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak timbul di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka menunjukkan kepada orang lain pakaian yang dibuat dari kulit kambing, yakni berpura-pura zuhud dari dunia. Tujuannya untuk mendapat simpati orang ramai, dan percakapan mereka lebih manis daripada gula. Padahal hati mereka adalah hati serigala, yakni mempunyai tujuan-tujuan yang jahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, adakah kamu tertipu dengan kelembutanku? Ataukah kamu terlampau berani berbohong kepadaku? Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan satu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang-orang yang alim, yakni cendekiawan pun akan menjadi bingung dengan sebab fitnah itu. Baik. Golongan ini yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah golongan yang menjadikan agama sebagai alat untuk mendapat keuntungan dunia. Mereka rela menggadaikan agama untuk meraih keuntungan dunia. Dan apabila bercanggah kepentingan dunia dan hukum syarak, mereka berani mengubah hukum Allah dan memutarbelitkan kenyataan. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, hadis ini sebenarnya adalah satu hadis yang besar, yang apabila kita mengkajinya, kita akan dapati
betapa benarnya percakapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, di mana di akhir zaman, yakni selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang mereka ini mencari keuntungan dunia dengan agama. Perkara ini tuan-tuan berlaku sudah pun lama. Bukan berlaku di zaman kita semata-mata. Tetapi fitnah yang lebih besarnya adalah berlaku ketika mana di zaman kegelapan Eropah. Ketika mana kegemilangan Islam. Ketika zaman kegemilangan Islam, tuan-tuan, di zaman kerajaan Abbasiyah, di zaman kerajaan Uthmaniyah yang awal, umat Islam ketika itu sangat hebat dari segi teknologi dan juga peradabannya. Orang-orang putih ketika itu, mereka ini tuan-tuan tidak tahu bagaimana membuat bangunan yang berbentuk bulat. Ya, macam mana nak buat kubah bulat ni? Mereka hanya boleh buat segi saja. Kalau tuan-tuan rajin pergi ke Eropah, cubalah duk berulang pergi sana. Macam dekat aja ya. Macam Batak Rabit ke Teluk Intan aja ya. Bangunan mereka yang dulu, tuan-tuan, dia hanya berpetak-petak saja. Segi 3, ya, segi 4, petak-petak gitu saja. Tapi untuk membuat bangunan yang bulat macam kubah kita ini, mereka tak pandai, tak tahu lagi. Ya. Tapi mereka kekalkan bangunan itu sampai hari ini. Setelah berlakunya peperangan salib, antara teknologi yang mereka ambil ialah cara membuat bangunan yang boleh berbentuk bulat. Antaranya lah zaman itu. Kerana apa, tuan-tuan dikasihi oleh Allah? Kerana di zaman itu, orang-orang Kristian ini ataupun Eropah ini, mereka sangat-sangat mundur. Kenapa mundur? Kerana ketika itu bangsa Eropah ini dikuasai, negara mereka dikuasai oleh 2 golongan sahaja. Yang pertamanya golongan bangsawan, golongan diraja. Yang keduanya adalah golongan agama, padri-padri. Kita sebut padri, sebutan betulnya padre. Yang mana padri-padri ini dia sangat rapat dengan bangsawan-bangsawan ini, dengan pemerintahan ini. Yang bawah-bawah hanyalah orang-orang kampung dan juga orang-orang petani yang ditindas, membayar hasil cukai kepada kerajaan. Dan mereka ini dalam masa yang sama taat pula kepada agama Kristian. Taat. Tetapi tuan-tuan, rupanya golongan agamawan mereka ini sangat rapat dengan pemerintahan, dengan tujuan untuk mereka berada di golongan kelas yang atas. Kesannya daripada itu, Eropah menjadi mundur. Kerana apa? Mereka terlalu mengikut agama yang mana agama itu tidak membenarkan mereka ini membuat pembaharuan. Tak boleh nak buat benda baru. Kalau mereka tu kaji sains, belajar ilmu sains tu dianggap satu ilmu yang syirik. Dan ada yang ditangkap dan dipenjarakan di bawah gereja-gereja mereka. Di bawah gereja, dan ada yang dibakar hidup-hidup. Golongan agama ini yang menangkapnya. Tapi mereka menggunakan tentera-tentera kerajaan ketika itu. Jadi agama itu tak berkembang. Agama itu menyebabkan otak manusia tak berkembang. Ini agama Kristian dulu. Tapi cara pakaian mereka, oh Masya Allah, zuhud. Tak kahwin pun. Tak kahwin.
Ya, menikah ya, kahwin tidak. Ya. Sampai begitu sekali keadaan mereka. Di penjara-penjara, di bawah-bawah istana-istana lama dan gereja-gereja lama masih ada lagi sampai hari ini, ya, penjara-penjara dan tempat-tempat penyiksaan mereka. Kenapa? Bila ada perkara yang mereka tu bercanggah dengan padri mereka, ya, padri mereka akan gunakan tentera kerajaan untuk menangkap dan menghukum mereka. Sangat jahat mereka ini. Tapi bila dalam gereja, perkataannya lidahnya lembut. Sehingga kan tuan-tuan, ketika mana orang-orang ini, gereja-gereja ini hendak membuat, pihak gereja ini hendak membuat gereja-gereja yang baru dan besar. Mereka tidak mempunyai dana. Macam mana dia buat? Ya. Dia bukan macam kita, ya, buka wakaf. Dia kan ada wakaf-wakaf macam kita kan. Ya. Kalau buka wakaf pun, buka sedekah pun, berapa banyak sangat yang boleh dihasilkan oleh petani. Petani ketika itu pun makan pun tak cukup. Pertanian ketika itu tuan-tuan, bila buat berpetak-petak, ya, buat petak-petak. Petak tu, yang ni tanam lain, ni tanam lain, tanam lain. Ada satu petak tu memang sengaja dia biarkan untuk rumput saja hidup. Sebab nak bagi tanah tu subur. Ya. Digilirkan, biar rumput hidup. Digilirkan petak itu. Zaman itu. Makan susah. Ya. Makannya susah. Ya. Kerana mereka ada musim, bukan macam kita. Ya. Dia ada musim panas, dia ada musim sejuk, dia ada musim gugur, dia ada musim bunga. Kalau musim sejuk nak tanam apa? Salji saja. Takkan makan air batu campur. Musim sejuk makan air batu campur, mana mahu. Ya. Jadi mereka susah. Jadi bagaimana gereja itu nak mencari duit? Lalu padri-padri ini telah membuat satu, ya, produk. Produk, dia buat produk. Namanya indulgence paper. Penjualan surat-surat pengampunan. Siapa nak bersih dosa, beli surat. Macam itu. Indulgence paper. Dan ramai bangsawan beli. Raja pun beli. Keturunan-keturunan dia raja dia beli. Sebab apa? Mereka banyak dosa. Mereka banyak dosa. Nak apa dosa? Beli surat. Menyebabkan tuan-tuan berlakunya penentangan. Ini sejarah. Satu pahaman baru dipanggil, ya, mazhab baru dipanggil Protestan. Asalnya mereka ni Roman Catholic. Macam kita ni lah, gereja-gereja yang ada kat sini tu kan. Itu Roman Catholic. Protestan ni mazhab baru. Diprotes. Protes lah. Dipelopori oleh seorang yang bernama Martin Luther. Protes lah orang miskin. Orang kaya je beli surat pengampunan. Kaya miskin ni nak beli macam mana? Bukan ada duit. Jadi keluar mazhab baru. Akhirnya tuan-tuan, mereka kata kita tak boleh percaya dah orang-orang agama ni. Ya, sebab mereka bersubahat dengan raja-raja ni, mereka menindas kita. Kita ikut dia, bila silap sikit je ditangkap kita, dia hukum kita. Macam itu. Islam masa tu tak begitu. Islam ketika itu kita galakkan, ya, terjemahan kitab di zaman Khalifah Abbasiyah itu. Semua buku, siapa yang boleh terjemahkan dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sehingga di Iraq tu ada satu perpustakaan yang besar namanya Baitul Hikmah. Ya. Di mana Baitul Hikmah ini rumah bagi segala kecerdikan dan kehebatan. Hikmah, Baitul Hikmah, kebijaksanaan, semua dalam tu. Tapi pustakaan tu tak ada dah sekarang ni. Sebab apa? Bila Tatar datang menyerang, buku tu diambil, campak dalam sungai. Sehingga air sungai Furat menjadi hitam kerana keluarnya dakwat ini. Itu Baitul Hikmah ketika itu. Jadi tuan-tuan, orang Eropah ni tak percaya kepada ni.
agamawan mereka. Kenapa agamawan mereka ini rupanya orangnya jahat? Lidahnya ibarat manis seperti gula. Kata orang Melayu menanam tebu di tepi bibir. Saya pun fikir macam mana tanam tebu di tepi bibir. Ini tang mana nak hidupnya kan? Itu orang Melayu tu nak ceritanya dia kiaskan aja. Kias saja. Ya. Kias ni pun perkataan Arab, kias. Tapi kalau ikutkan istilahnya dia panggil isti'arah. Bukan isti'arah, dia panggil kinayah. Ya. Tanam tebu di tepi bibir. Si manis betul, dia keluar daripada mulut dia tu. Kalau gula ni kata orang tu dia habis manis itu. Ini tumbuh tu. Makin lama makin sedap perkataannya tu. Mereka ni, pakaian mereka pakaian yang seperti bulu kambing. Pakaiannya pakaian orang ahli zuhud. Dan memang betul mereka pakai bulu kambing tu. Bulu kambing biri-biri diletakkan di atas ini. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kesannya? Ini fitnah yang besar datang pada kita ni. Apa kesannya? Fitnah yang besar. Sehingga kan Allah Taala sebut, adakah mereka ni tertipu dengan kelembutanku, yakni mereka ni tertipukah dengan kelembutan Allah Subhanahu wa taala sampai sanggup buat macam tu? Macam cikgu lah. Cikgu ni baik je kan. Budak ni berani sangat ni sebab dia agak ingat aku baik sangat apa ke? Macam itulah kan. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kesannya ialah apabila orang ketika itu, orang Eropah ini tidak mahu lagi berpegang kepada orang agama. Hilang kepercayaan kepada orang-orang yang pegang kepada agama. Dia kata orang agamawan ini menyekat mereka daripada berfikir sehingga kan kami dihukum. Dan masalahnya, tuan-tuan, lahir satu pahaman namanya sekular. Itu buahnya. Itu fitnahnya. Namanya sekular. Apa sekular ni? Jangan campurkan aduk kehidupan ni dengan agama. Yang ini orang tak faham. Orang ingat agama ni sembahyang bang saja. Tidak. Allah Ta'ala sempurnakan agama kita ni semua benda. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama bagi kamu. Apa agama ni? Iqamatu dunya wa siyasatu dunya bi. Agama ni benda yang kita hidupkan dia dan kita tadbir dunia ni dengan dia. Tuan-tuan, kalau tak ada agama ni, kita ni hanyut. Buah orang, buah kita. Keripat orang, keripat kita. Anak orang, isteri kita. Isteri orang, orang punyalah, tak mahu. Jangan bujur lalu melintang patah, bukan dia halal haram. Kalau tidaklah kerana agama. Ingat kita ni boleh jadi baik kalau tak ada agama. Ada maghrib sini macam ni. Kalau pisahkan ibadat dengan kehidupan, maghrib sini. Lepas maghrib pergi minum. Kita pergi minum. Ya. Bukan minum kopi. Tuan-tuan, minum tu maksudnya kita togok benda-benda yang nak. Makan minum ni bukan ada kena-mengena dengan agama. Kan datang sembahyang pula. Ya. Orang sujud, kita pandai rukuk. Orang rukuk, kita pandai berbaring. Tuan-tuan, kalau tak ada agama ni kan. Kalau agama ni tak mandu kita, ini halal, ni haram, ni halal, ni haram. Ya. Jangan main. Ya. Asal kata ada je benda mati atas jalan tu, kita punyalah. Ini sedap ni, buat gulai sedap ni. Ini sedap. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah. Tak, kalau tidaklah kerana agama ni.
Jadi tuan-tuan, orang ketika itu melahirkan satu pahaman baru namanya sekular. Yang ini memisahkan kehidupan daripada agama. Agama-agama saja. Agama duduk di tempat rumah ibadah. Keluar, tak ada apa dah. Terpulanglah pada kita nak buat macam mana. Tuan-tuan yang kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila lahirnya sekular ini mereka pisahkan, apa kesannya? Mereka berkembang. Mereka teruskan pemikiran mereka ini, dia buat, jangan campur dalam agama. Jadi mereka tak boleh dah halal ke, haram ke, apa ke, mereka akan teruskan. Buat. Jadi cepatlah berkembangnya. Cepat berkembang. Tapi kena ingat, benda yang cepat kembang ni, dia akan cepat lemau. Tengok keropok. Tengok papadam. Kembangnya cepat. Tinggal 2 minit, 3 minit sekarang, udah tak boleh nak makan. Lemau dah. Macam itu. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang geramnya tu, apa yang terjadi tuan-tuan? Apabila pahaman sekular ini dibawa oleh pemikir-pemikir dan dia masuk ke dalam otak-otak umat Islam, yang menyebabkan pada hari ini orang kita tak mau fikir benda ni halal ke haram ke, yang pentingnya dia buat saja dulu. Yang ini jadi masalah tuan-tuan. Yang ni jadi barah. Menjadi barah. Tak, kehidupan ini diputuskan dengan akidah, fiqh dan tasawuf. Bahaya tak bahaya? Sekular. Dia racun. Racun kepada akidah. Mematikan akidah. Yang akhirnya menyebabkan orang ni mati dalam keadaan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok ya tuan-tuan. Contoh begini. Kita ambillah dalam satu bab. Bagaimana sekular ini memisahkan kita ni dan mengelirukan kita. Dulu, tahun 80-an, 70-an, kita ada bank. Bank tu dipanggil wujudnya sistem riba. Kau simpan banyak ni, nanti bank akan bagi faedah dia banyak ini. Faedah. Dipanggil faedah. Nampak? Kenapa disebut faedah? Sedangkan itu riba. Inilah sekular. Menggunakan istilah yang halal kepada istilah yang haram dengan matlamat untuk mencari keuntungan. Bukan peduli dah. Kita pun faedah ni. Ini faedah. Faedah apa ni? Ini tak ada faedah. Ini neraka. Kan masa tu. Tukar. Istilah bunga pula. Ini bila bunga kan orang faham juga ni. Bunga faham. Faedah tu yang geram tu. Ya. Sekarang ni tukar istilahnya pula. Interest. Interest. Tuan-tuan, kita dikelirukan. Kenapa tidak diletak betul-betul? Ribanya banyak ni. Sudah pasti kita jawab. Itu dia tuan-tuan yang kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa sekular ini diduduk dalam banyak perkara dalam kehidupan kita. Contoh lagi begini. Apabila tuan-tuan kita tanya ke orang Islam ni, siapa nak jadi imam? Tak ada siapa nak jadi imam. Kenapa tak mau jadi imam? Sebab gaji kecil. Memang betul. Imam kita ni gaji kecil. Sebab apa dibagikan gaji kecil ni? Kenapa imam tak gaji besar? Sedangkan imam ni bukan senang kerjanya. Dia terpaksa korban masa dia. Kehidupannya. Lillahi ta'ala lah kata. Memang lillahi ta'ala, cuba kau kerja lillahi ta'ala.
Ada satu masjid, saya tak nak sebut, 400 je bagi. Kawan ni tak boleh nak ke mana, 400 je bagi. Tak datang kawan tu. Kenapa? Kecil sangat, bawah daripada taraf miskin ni. Sebab apa? Sebab orang rasa kerja imam ni tak penting. Imam ni tak penting. Kaitan dengan dunia tak penting, kaitan dengan akhirat ni tak penting. Ini ni sekular. Ada sekular tu. Tak penting. Sedangkan kita dulu tuan-tuan, imam ini bukan orang yang biasa-biasa. Dia adalah ketua masyarakat itu. Bahkan perkataan dia pun didengari. Ketua kampung pun kadang-kadang tanya dia. Kedudukannya tu. Sekarang ni imam kalau pakai Mercedes, kata dia orang. Pada imam tu beli Mercedes pun, Mercedes yang bukan second hand dah. Third hand dah. Pinjaman pun tak lepas dah. Beli hak 40,000 je, 30,000 je beli. Kata dia orang. Ya. Tapi bila imam tu pakai kereta Toyota, ya, start tak mau, suruh tolak, tak mau. Ya, dia kata tu imam ni apa pakai kereta buruk ni, dah gajinya kecil. Itu tuan-tuan. Kenapa? Kerana pada mereka di sekular ni, imam tak penting. Dia imam ni orang yang sangat-sangat menjaga disiplin agama. Teras agama. Bilal pun macam tu. Bilal lagi lah. Bilal tak boleh lewat barang seminit pun. Tambah bulan Ramadan. Kena bagi bonus tu. Bilal jangan main-main. Ya, lambat seminit dia mengamuk orang bulan Ramadan kan. Apa ni? Dah 7.31 dah ni. Padahal baru je berubah. Kawan tu dah subhanallah alhamdulillah dah. Lambat dia ni. Tuan-tuan yang kasih Allah. Kenapa? Kerana pada orang-orang agama ataupun orang-orang sekular ni, agama ni tak penting. Tak penting. Tapi tuan-tuan yang kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah sekular. Ya, misahkan antara agama dan juga kehidupan masyarakat dunia. Dan lebih membimbangkan lagi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Ya. Sekular ni ibu melahirkan anak-anaknya pula. Ada pula anak sekular ni, ada. Ya. Dia beranak. Ya. Iaitu melahirkan pahaman-pahaman baru yang kita tak pernah dengar pada hari ini, tapi dia lebih merosakkan, iaitu liberalisme. Yang ni sampaikan kita dalam Jabatan Mufti ni tuan-tuan, ada keluarkan satu buku, liberalisme, syiah, apa lagi, pluralisme, ya, yang dibuat oleh Timbalan Mufti Datuk Muhammad Zamri. Dan ketika PKP dulu dibincangkan buku ni, saya juga hadir dan diminta supaya buku ini ataupun isi kandungan ni diceritakan kepada masyarakat. Maka saya membawa menjadi tanggungjawab untuk ceritakan perkara ini. Apa dia liberalisme ni tuan-tuan? Liberalisme ini ialah satu pahaman yang membebaskan pemikiran manusia dengan agama dengan syarat tidak mengganggu hak-hak manusia yang lain. Apa nak kita macam itu? Ya. Liberal ni dia berdiri atas hak asasi seorang manusia itu. Apa hak asasi manusia itu? Yang tak boleh kita campur dan kita halang dia. Dia nak makan. Ya. Terpulang nak makan apa pun. Itu yang kita hari ini. Ya. Kalau kita kata cukuplah kita minum kopi 3-4 ringgit. Kalau dia nak minum kopi 25 ringgit, usahawan katalah kan. Ya. Kita kata janganlah nak makan mahal sangat kan.
Pulang saya lah, kata. Hak saya. Kacau. Padahal kita bincangkan masalah, apa dia? Jimat. Ya, melampau. Ya. RM25 cawan kopi. Ada tak orang minum? Kita kat sini tak minum. Tapi generasi yang tak ngaji ni minum. Bukannya salah, bukannya haram, tak. Tinggal laginya dari segi ilmu ekonomi. Ya. Ilmu ekonomi, tasawufnya. Ya. Padan nak kita minum macam itu? Padan ke kita minum macam itu? Siapa yang minum ni? Anak-anak kita. Mak ada minum tak kopi macam itu? Dia tanya, mak kamu minum tak kopi ni? Tergamak tak mak kita nak minum kopi macam ini? Tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi oleh kerana dia berdiri atas hak asasi, dia kata, lantak saya lah duit saya, pakcik nak kata apa? Kita nasihat aja boleh lah, kata. Itu tuan-tuan yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nafsu ini dia mana ada sempadan, mana ada tebing. Ya. Sungai Perak pun ada ujung, ada pangkalnya. Nafsu ni tak ada. Ya. Nafsu ni tak ada. Itu masalahnya. Siapa nak kawannya? Kemudian, misalan kata dia nak nikah. Dia nak kahwin. Itu hak naluri dia. Pada siapa dia nak nikah? Dengan siapa? Apa agenda? Apa gender dia? Apa jantinanya? Sekarang tak panggil jantina dah. Dulu ada jantina. Jantina ni jantan, betina. Sekarang ni panggil gender. Bukan janda, gender. Dia tulis gender. Dulu kita tahu jantina. Male, female. Laki, perempuan. Sekarang tulis gender je. Tak ada beza. Macam itu. Dia nak kahwin dengan siapa? Dia nak kahwin dengan apa pun boleh. Kalau orang tegur, kenapa? Benda ni dosa. Hak saya. Jangan campur. Ini tuan-tuan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fitnah yang datang. Kesan daripada manusia itu meninggalkan agama. Puncanya apa? Kerja puak-puak ini dulu. Yang mereka ini membengkukan pemikiran manusia. Akhirnya mereka tu rosak. Kerosakan tu masuk ke kita. Kita sekarang ikut agama, kita akan jadi mundur. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini manusia semua nak maju. Tak salah maju, tuan-tuan. Tapi pastikan kemajuan ini matlamatnya membumi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, aircon ni. Siapa tak nak aircon? Kita nak aircon supaya apa? Selesa untuk kita beribadah. Tak salah. Kapet kita gunakan untuk ibadah. Tak ada salahnya. Kalau dulu kita guna tikar mengkuang, tak ada salahnya, tak ada salah apa. Yang salahnya penggunaan benda-benda ini tapi dalam menuju kemurkaan Allah. Maksiat kepada Allah. Contoh, ada mikrofon. Matlamatnya adalah untuk memudahkan manusia ni mendengar seruan Allah. Supaya imam ni tak adalah baca kuat-kuat. Tapi mikrofon disalah gunakan. Yang buat karaoke. Sini ada karaoke? Karaoke di rumah tu lain cerita ya. Karaoke di rumah tu, itu rumah dia, lantak dia lah. Kan? Itu tak ada masalah. Itu hak kata dalam rumah. Ini di luar. Kan? Ya. Di luar. Yang menyanyi itu pula orang perempuan misalnya kata. Di tengah-tengah khalayak ramai. Ya. Dulu kita ada DJ. Kan? Ya. Ada benda yang dihalalkan oleh Allah. Ada benda yang tidak dibenarkan oleh Allah. Jadi kita gunakan kemajuan ini untuk Allah Ta'ala redha kepada kita. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kesannya tuan-tuan ya,
Lahirlah pemikiran baru seperti liberalisme. Lagi yang paling bahaya pula, pluralisme. Plural ni, iaitu agama ini sama saja. Agama ni sama. Sebab apa? Semua menuju ke syurga. Semua orang nak, semua yang beragama ini, semua nak jadi baik. Jadi, dia akan menyamatarafkan agama ni. Ya. Bila sama taraf, tuan-tuan, ya, apa yang jadinya? Jadi, pertama sekali orang yakin semua agama itu betul saja, sudah merosakkan akidah dan mengeluarkan dia daripada Islam. Wal'iyazubillah. Kalau dia yakin dengan hati dia, agama ni semua sama je, habislah. Walaupun dia tidak mengucapkan dengan perkataannya, iktiqad di hati dia kata macam itu. Ya. Kemudian pergi pasal 2, dia bercakap macam itu, agama ni semua sama je. Dia kata. Semua agama tak bagi minum arak, semua agama tak bagi main judi, semua agama tak bagi berzina. Semua agama macam itu, kacau. Ya. Yang bahayanya, tuan-tuan, apabila mereka ini boleh merubah agama. Minggu depan mereka kata minggu sebulan 4 minggu. Minggu pertama Islam, minggu kedua Kristian, minggu ketiga Buddha, minggu ketiga keempat Hindu. Kalau kita nak halang dia, nak marah dia, kata hak asasi saya. Apa kita nak kata macam tu? Siapa yang boleh menjaga ataupun boleh menyekat benda-benda ni? Ya, undang-undang. Tak terundang-undang lah kita dah sekarang ni. Undang-undang mahkamah syariah pun telah dicabar di mahkamah sivil. Tuan-tuan kasih, siapa nak jaga agama ni? Kata Imam Ghazali, ad-dinu usis. Agama ni adalah asas. Ya. Kuasa ni, pemerintahan ini adalah harisun, penjaganya. Ya. Agama Islam di Mekah, apa jadi? Orang bantai orang Islam. Ya. Tapi bila di Madinah, Nabi buat kerajaan, tak ada siapa berani nak ganggu. Kenapa? Kerajaan itu menjaga agama itu. Vatican City, agamanya adalah Kristian. Siapa yang jaga? Kerajaannya yang menjaga. Kita ni, negara kita ni adalah negara yang mana umat-umat Islam. Dan Islam itu dijaga. Siapa yang menjaganya? Kerajaan ini yang menjaganya. Ya. Maka sebab itu perlu. Itu nak sebut. Kena ada. Kalau kita tengok negara Myanmar, Islam ada. Tapi kerajaan dijaga tak Islam? Tak jaga. Habis selalu. Tuan-tuan yang kasih oleh Allah. Ini Imam Ghazali yang sebut. Hujjatul Islam. Maka tuan-tuan, mahu tak mahu, betul lah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan ajaran mereka ini, sehingga kan laki pun boleh kahwin dengan laki, perempuan boleh kahwin dengan perempuan. Cendekiawan, pemikir, cerdik, pandai ini menjadi bingung dengan pemikiran puak-puak ini. Bingung. Apa menjadi macam ni pula? Kata. Nak kahwin perempuan dengan perempuan pula. Laki dengan laki pula kahwin. Maka apakah solusinya, tuan-tuan? Bagaimana nak menyelesaikan masalah ni? Dalam tempoh 2 minit, tuan-tuan kasih oleh Allah, tidak boleh tidak. Tak boleh tidak. Kita kembali kepada asas satu kalimah yang disebut pada tiap-tiap minggu. Apa dia? Bertakwa kepada Allah. Kembali kepada Allah. Bagaimana? Melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintah, meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Ini kalimah ni kalimah keramat. Ya, hari ini anak-anak muda tak tahu kalimah ini apa maksudnya tu. Dan tak tahu apa kesan kalimah takwa ni. Takwa ini asal daripada perkataan wiqayah, yakni pencegahan. Cegah daripada apa? Cegah daripada riddah, cegah daripada maksiat,
cegah daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, dan akhirnya cegah daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Wiqayah. Ini tuan-tuan dikasih oleh Allah. Sebab itu ya, tiap-tiap kali khatib khutbah, itulah kalimah taqwa, taqwa, taqwa. Perkataan tu singkat aja tuan-tuan, tapi makna dan amalannya sangat-sangat berat, yang akhirnya dia sebagai penyelesaian kepada masalah sekular, liberal, nepotisme, hedonisme, pluralisme, semualah. Semua masalah ni dengan satu kalimah ni. Dia mengasingkan antara hak dan yang batil. Tuan-tuan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa ringkasnya Islam, tapi sangat-sangat dalam dan padu maknanya. Oleh itu, marilah kita sama-sama kembali bertakwa dan mengajak keluarga kita kembali takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu penghalang dan juga benteng racun-racun pemikiran dan amalan yang berlaku di sekeliling kita ini. Jadi cukuplah sekadar itu tuan-tuan untuk malam ini. Wallahu taala a'la wa a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.